Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya berharap tuan-tuan semua diberikan kesembuhan dan juga diberikan keselamatan, pertama sekali daripada bahaya COVID yang kalau kita lihat dari masa ke semasa angka yang sangat membimbangkan dah. Jadi jangan lupa letakkan, walaupun kita semua berusaha untuk mengambil vaksin secepat yang boleh, kita usaha secara orang kata juhud insani, kita usaha manusia, tetapi jangan lupa meletakkan pergantungan kita kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Berkuasa, yang sebenarnya bila mana dia ingin melenyapkan COVID ini, maka dengan bila-bila sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk nak menghilangkan bumi COVID ini daripada negara kita. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambunglah kelas pengajian tafsir kita. Alang-alang kita semua memang dah lockdown, dah diwajibkan duduk di rumah, dilarang untuk keluar melainkan hanya ada keperluan tertentu. Jadi baik juga kalau kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tafsirannya dengan harapan masa yang terluang begini kita dapatlah menambah ilmu. Lagi-lagi kita ni dalam 10 hari Zulhijjah ni, nak dekat dengan hari raya dah. Jadi 10 hari ni adalah antara hari-hari yang amal ibadah sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah segala amalan yang kita buat akan menambahkan lagi ganjaran berbanding dengan hari-hari yang biasa. Jadi antara amalan yang kita boleh lakukan adalah menuntut ilmu, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar tafsiran-tafsiran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi kita mulakan kelas kita. Saya akan bacakan seperti biasalah kita dalam kelas kita ini. Saya akan baca dahulu ayat Al-Quran untuk mengambil berkat, kemudian barulah kita akan pergi kita akan pergi mentafsirkan satu-satu daripada ayat tersebut. Ayat yang menjadi pilihan kita pada malam ini, yang mana kita telah pun sampai pada ayat ini, adalah ayat yang ke-32 daripada surah Al-Kahfi. Ayat 32 surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan bacakan ayat-ayat ini terlebih dahulu sehingga ayat yang ke-44. Cuma pada kali ini tuan-tuan, saya nak membawa sedikit kelainan dalam bacaan kita, di mana insyaAllah saya akan cuba untuk membaca ayat-ayat ini dengan riwayat qaulun daripada qiraat Imam Nafi', yang mana insyaAllah kalau tuan-tuan siapa yang pernah dengar tentang ilmu qiraat ini adalah ilmu yang membincangkan tentang perbezaan bacaan di dalam Al-Quran. Dia tidak sama dengan macam Taranum. Taranum ini hanya perbezaan dari segi lagu sahaja, lagu semata. Jadi kita adalah nahwan, ras, sabah dan sebagainya. Tetapi qiraat ini adalah dia perbezaan bacaan. Maksudnya bunyi dia pun akan berlainan. Bunyi harakat dia, bunyi panjang pendek dia, kadang-kadang bunyi berlainan perkataan ada di dalam qiraat itu sendiri. Dan perbezaan bacaan ini tuan-tuan kena faham, dia adalah sesuatu yang sabit sampai kepada Nabi SAW. Maksudnya sanad dia adalah mutawatir, bukan sekadar sahih, tetapi dia adalah sahih yang paling tertinggi, iaitu dia adalah sanad mutawatir sampai kepada Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia menurunkan Al-Quran, dia menurunkan Al-Quran dengan bacaan yang pelbagai kepada Nabi SAW, dan Nabi itu sendiri telah membaca kiraat-kiraat ini, kemudian disampaikan kepada para sahabat, yang mana para sahabat menyampaikan kepada kita semua. Cuma apa yang kita menjadi kebiasaan masyarakat kita di Malaysia adalah kita biasa dengan riwayat yang paling masyhur, iaitu riwayat Hafs an Asim. Cuma pada malam ini saya nak bawa sedikit kelainan macam yang saya sebutkan tadi. Jadi saya akan baca dengan riwayat qaulun daripada Imam Nafi'. Jadi kalau tuan-tuan rasa berlainan sedikit bunyi bacaan itu, ketahuilah itu adalah qiraat yang berlainan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma mungkin saya kena jelaskan sikit lagi. Riwayat qaulun ini saya akan pilih untuk membaca dengan tawassul munfasil dan juga silah mimil jama'. Siapa yang faham, fahamlah. Siapa yang tak faham, dengar je lah. Okey. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jadi bacaan yang saya bacakan tadi ada sedikit perbezaan kalau tuan-tuan lihat di dalam mushaf, insya-Allah harapnya boleh memperkenalkan juga tuan-tuan kepada qiraat-qiraat yang berlainan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Sekarang kita akan pergi pula kepada tafsiran ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Secara umum ayat-ayat yang kita bacakan tadi merupakan satu lagi kisah yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, di mana kisah tersebut dia menceritakan tentang dua orang, iaitu seorang mukmin tetapi dia, orang kata apa, tidaklah berapa nak kaya sangat, ataupun dia memang tak kaya lah, mudah cerita, ya. Dan satu lagi adalah seorang orang kafir tetapi dia kaya yang melampau, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana berlakunya dialog di antara dua orang ini, iaitu orang mukmin dan orang kafir tadi, dan bagaimana pengakhirannya terhadap harta orang kafir itu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana membawa kepada orang kafir ini kembali kepada agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat,
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathala ar-rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara." Dan berikanlah kepada mereka satu contoh. Dua orang lelaki, kami berikan kepada salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Maksudnya ada dua orang lelaki, salah seorang tu ada dua kebun anggur. Dia seorangnya dua kebun anggur. Dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar. Maksudnya dikelilingi kebun tu dengan pohon-pohon tamar. Dia macam apa itu? Macam tembok lah, benteng yang melindung dia punya kebun itu. Serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Maksudnya dalam itu ada kebun anggur dan juga ada pula tanaman-tanaman yang lain. Maksud dia ni memang seorang pekebun yang sangat-sangat berjaya lah. Sangat-sangat berjaya. Macam-macam ada di dalam tu. Kalau tuan-tuan tanya, jangan tanya pasal di 24, di 32, Musang King semua jangan tanyalah. Tidak disebut dalam Quran. Okey? Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya. Maksudnya kedua-dua kebun ini sentiasa mengeluarkan hasil dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu. Awalam tadlim minhu syai'a. Dia tidak mengurang. Hasil dia sedikit pun tidak kurang dari tahun-tahun. Saban tahun hasil dia sentiasa ada. Wa fajjarna khiladahuma nahara, dan kami juga mengalirkan di antaranya kedua batang sungai. Maksudnya dalam kebun tu itu sendiri ada sungai. Okey. Jelas secara umum, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pergi satu ayat ke satu ayat, ya. Kalau kita ingat dalam ayat yang ke ayat yang ke berapa, ya? Maaf, saya kena tengok dulu. Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana Nabi SAW dia diminta oleh golongan musyrikin Mekah pada ketika itu untuk memisahkan antara golongan miskin dan golongan kaya. Kan? Maksudnya dia orang buat permintaan yang sangat-sangat pelik dan sangat-sangat melampau. Yang mana kalaulah Nabi SAW inginkan daripada orang-orang yang bangsawan Quraisy ni untuk beriman, maka yang miskin di kalangan orang mukmin ni kasih buang. Buang. Tak nak bagi sama-sama sebab level lain. Kan? Dan itu bukanlah satu benda yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW daripada berbuat demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW supaya kekal bersama dengan orang yang beriman ini walaupun mereka ini dari kalangan orang-orang yang miskin dan lemah. Teruskan sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabarlah kamu bersama dengan mereka yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Jadi bila mana kita nampak di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW supaya jangan membezakan antara manusia hanya kerana harta dan juga pangkat, maka dibawakan kisah ini untuk lebih menjelaskan perkara tersebut. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ini, saya pernah sebutkan pada kelas yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nak menyampaikan kepada kita jenis-jenis fitnah, jenis-jenis ujian yang ditimpakan kepada manusia. Dalam Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ujian kekuasaan, di mana sultan yang sangat berkuasa mampu untuk berbuat apa sahaja yang dia mahu, maka dia melarang rakyat-rakyat dia daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita boleh nampak ujian kekuasaan. Dan kalau kita lihat politik pada masa sekarang, kita boleh nampak bagaimana fitnah kekuasaan itu mendominasi. Punyalah ramai orang yang nak kuasa, kejar nak kuasa, kerana ini adalah fitnah kuasa. Ada satu lagi fitnah yang Allah Subhanahu wa taala uji manusia dengannya, iaitu fitnah harta. Dan di sini kita boleh lihat fitnatul mal. Di dalam kisah ini kita boleh lihat bagaimana harta boleh membutakan hati seseorang, boleh menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wadrib lahum mathalan rajulain. Berikanlah kepada mereka satu contoh. Okey, daraba, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, daraba ni, siapa yang belajar bahasa Arab, dia masuk pukul tau.
tumbuk, pukul. Kan? Wadrib lahum, kenapa digunakan perkataan darab dalam kita nak berikan dia perumpamaan? Kerana ibarat macam dia macam ibarat satu pukulan. Yang dia sepatutnya perumpamaan ini boleh memukul hati kita. Kan, dia boleh memberi kesan kepada hati kita. Lebih-lebih lagi hati yang mendengar. Dia ibarat pukulan. Maksud dia kalau kita baca perumpamaan ini, dengar perumpamaan ini tetapi hati tidak tergerak, maksud dia pukulan tu tak cukup kuat lagi lah. Kan, nak kena pukul lagi jawabnya. Kan? Wadrib lahum mathala rajulain. Jadi penggunaan darb di sini, pukulan ini, kerana ia memberi kesan kepada hati pendengar. Rajulain, dua lelaki. Ada setengah ulama mengatakan dua lelaki ini tidak wujud, tetapi dia hanyalah satu metafora yang menjelaskan dua golongan, iaitu yang beriman dan orang kafir. Ada juga setengah ulama yang mengatakan dua lelaki ini memang wujud seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kedua-dua tafsiran ini, kedua-duanya adalah baik, tetapi yang lebih penting adalah apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripadanya. Jadi ada setengah ulama mengatakan kedua golongan ini adalah, kedua lelaki ini adalah lelaki dalam Bani Israel. Wallahu ta'ala alam. Okay. Rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Allah SWT kata, dua lelaki ini kami berikan kepada salah seorang daripada mereka dua kebun. Menarik penggunaan kami, tuan-tuan. Kan? Belum apa-apa lagi, Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak menyebutkan bahawa dua lelaki, seorang lelaki tu ada kebun. Tak, bukan macam tu. Kan? Daripada awal lagi kita dah boleh nampak. Dua lelaki, salah seorang lelaki kami yang berikan. Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada dia lah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kebun. Maksudnya kat situ pun dah satu fakta. Satu, orang kata apa, statement yang sangat kuat. Bahawa harta yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ibadah kita, ikhlas kita semua perlulah pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana harta itu sendiri diberikan oleh Allah. Ja'alna, kami jadikan, kami berikan kepada salah seorang itu dua kebun. Kan? Jadi penggunaan kalimah kami menegaskan bahawa segala kurniaan adalah pemberian daripada Allah semata. Pegang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan kebun yang dia sendiri berikan kepada lelaki ini, iaitu kebun itu memang kalau dilihat memang cantik dan sempurna. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan kebun anggur. Tembok dia tu dibuat daripada pohon tamar. Hebat. Dalam kebun anggur tu ada pula tanaman-tanaman yang lain. Dekat tengah-tengah tu pula ada wafajjanna khilalahuma nahara, yang mana kebun itu ada sebatang sungai. Maksudnya tak payah nak cari dah. Ada kat situ pun dah dialirkan ataupun difajjarna, maksudnya keluar air kat situ, dialirkan sungai. Maksudnya kebun tak payah nak fikir nak cari air kat mana. Tarik pipe ke apa tak payah. Memang dah cantik, kebun tu memang cantik, Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kan? Ini adalah satu kebun yang sempurna. Bahkan kebun di situ disebutkan kat sini, walam tadlim minhu syai'a. Kebun tersebut tak pernah kurang hasil dia. Tiap-tiap tahun memang hasil dia memang cantik. Kita kan, kalau kita dengar biasa, kita dengar orang berkebun kan, ada tanaman yang begitu banyak. Ada setahun yang mana hasil bagus. Ada setengah tahun hasil biasa-biasa. Ada setengah tahun kering kontang. Kan? Tetapi kebun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada lelaki ini, tiap-tiap tahun hasil memang kau-kaunya lah. Kau-kau punya. Kan? Maksud dia, ini adalah satu kebun, kalau kita lihat dengan mata kasar kita, ini adalah satu kebun yang sempurna. Dia dah boleh self-sustain dah. Air, dia ada tanah, subur. Kan? Jaga sikit-sikit je lah. Nak kena maintain. Dia dah cantik tiap-tiap tahun ni. Maksud dia memang track record dia memang sangat-sangat bagus kebun ni. Ya. Dan menarik kalau kita lihat pada ayat ini, walam tadlim minhu syai'a. Walam tadlim. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan zalim. Walaupun para ulama bila mana mereka mentafsirkan walam tadlim minhu syai'a, di situ mereka menggunakan kebun ini tidak kurang, tidak mengurangi sedikit pun. An-naqs, tak kurang. Kan? Tetapi ada setengah ulama yang dia pergi jauh sikit. Dia kata macam mana? Dia kata walam tadlim minhu syai'a, kebun ini tidak menzalimi. Kan? Seolah-olah apa yang disebutkan ia adalah satu sindiran kepada
kepada orang lelaki yang pemilik kebun. Sebab kebun ini memberikan haknya yang sepenuh, tak kurang sedikit pun. Tiap-tiap tahun keluar hasil. Tetapi lelaki tersebut wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Kebun ini tidak menzalimi lelaki itu. Menarik seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan harta yang dimiliki itu dia bukanlah punca kepada kefasikan lelaki tersebut, tetapi sifat yang ada di dalam lelaki itu. Dia yang menzalimi diri dia sendiri sebenarnya. Dia yang menzalimi dirinya. Walam, Allah SWT kata walam tadlim minhu syai'a. Kebun tersebut tidak mengurangkan sedikit, tidak menzalimi, zalim. Tetapi sebenarnya lelaki itu yang dia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Kan? Boleh sahaja kalau dia ada harta yang banyak, tetapi dia kata apa? Menunaikan hak dia lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia kebun itu berbudi kepada dia, maka dia perlu berbudi kepada pemberi kebun, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa kana lahu thamar. Tuan kebun itu pula mempunyai thamar. Ada yang kata buah-buahan yang lain, ada kata harta-harta yang lain. Maksudnya selain kebun tu ada banyak lagi harta yang lain. Maka kalau kita lihat lelaki ni macam orang kata apa, kaya orang kata apa, kalau orang kata kaya yang bertimpa-timpa, bukan bertimpa, macam berlapis-lapis kaya dia. Kebun dah cantik, tu ada pula harta-harta yang lain, ada az-zahab wal fiddah, ada setengah ulama katakan dia ada apa? Dia ada emas, ada perak, semua dia ada. Ya, jadi dia ada macam-macam harta yang dia ada. Maka daripada sini mulalah dialog dia bersama dengan rakannya itu sendiri, iaitu seorang yang beriman tetapi tak adalah berharta sangat. Kan? Biasa-biasa je lah. Kan? Apa yang dia kata? Faqala li sahibi wa huwa yuhawiru. Sedang dia bercakap dengan dia. Memang dia bercakap. Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Aku lagi banyak harta aku. Kan? Dan juga aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Inilah bila dia dah ada harta, mesti dia ada pekerja-pekerja dia, ada pengikut-pengikut dia. Kan? Adalah dia punya apa orang kata, penyokong-penyokong dia yang kuat. Maka dia dengan bongkak mengatakan kepada orang-orang yang beriman tadi, dia kata, aku lagi banyak harta daripada engkau, pengikut-pengikut aku pun lagi ramai daripada engkau. Siapa engkau ni? Orang kata merendahkan orang yang beriman ini. Jadi dialog ini menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Dan ia adalah menunjukkan bahawa seseorang itu sedang ditipu dengan kenikmatan dunia. Kan? Memang kita boleh nampak daripada dialog ni kita sudah dia dah tenggelam. Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang tenggelam di dalam kemewahan hidupnya sendiri. Qatadah menyebut, wallahi umniyatul fajir, cita-cita bagi seorang yang dalam dosa, yang banyak membuat dosa, seorang fajir, seorang yang suka melakukan kerosakan, kathratul mal wa izzatun nafar. Kan? Orang-orang yang sentiasa buat dia dalam, orang kata orang banyak dosa lah, orang kafir lah. Kan? Adalah kathratul mal. Mereka sangat menginginkan kepada harta yang sangat banyak, wa izzatun nafar, dan juga mereka nak berkuasa, pengikut yang ramai, pengaruh yang besar. Kan? Itu memang cita-cita orang-orang yang fajir, orang-orang yang rosak. Ya? Maka kita boleh nampak ke ayat ni apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak membayangkan. Lelaki ini ada satu kebun, harta yang sangat banyak, pengikut yang ramai, dalam masa yang sama dia bongkak dan sombong. Dan dia tidak menyadari yang kita sebutkan tadi, ja'alna. Allah Subhanahu Wa Taala kata kami yang beri, tapi dia yang sombong. Kan? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka dia masuk ke dalam kebunnya bersama-sama dengan rakannya, sedang dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Menarik wa huwa zalimun li nafsihi. Dia yang berlaku zalim pada diri dia sendiri. Kan? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata aku fikir aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Kau tengoklah kebun aku, self sustain, relax, ada tengok buah-buahan tanah yang begitu subur. Tengok aku tanam hidup. Tengok ada sungai lagi mengalir, pekerja yang begitu ramai. Kebun ini akan kekal buat selama-lamanya. Takkan rosak. Kan? Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Okey? Dan aku tidak fikir, aku rasa, dia kata, aku rasa kiamat ni tak jadi. Tak ada kiamat. Hari kiamat tidak akan berlaku.
Wala irruditu ila rabbi, dan kalaupun dia kata kalaulah kiamat ni jadi, kan, ini bukan bermaksud dia percaya, tidak, tapi dia nak, orang kata apa, nak menyindir, ataupun kalau bahasa nak menganjing, menganjing orang beriman, kawan dia tadi yang mengatakan orang beriman kita percaya bahawa kiamat itu ada. Dia nak menganjing lah, dia nak menyindir orang itu. Dia kata kalaulah kiamat tu ada, macam yang kau cakap dah, macam yang kau cakap, la ajidanna khairan minha munqalaba, nescaya aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik lagi daripada ni, kan? Okey, jadi kita boleh nampak bagaimana dialog ini berlaku antara dua rakan ni. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan percakapan daripada orang kafir itu sendiri. Dia yang memulakan untuk menyuarakan kebongkakan dan kesombongan dia. Maka berlakulah dialog ini. Kita boleh nampak daripada kata-kata orang kafir ini bahawa pertama sekali dia tidak sedar bahawa dia sedang menzalimi diri dia. Dia tidak sedar. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia tidak sedar. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dia sedang menzalimi diri dia dengan semua kata-kata dia dan kepercayaan dia dan kesombongan dia, tetapi dia tidak sedar. Okey. Dia telah tenggelam dalam kenikmatan harta sehingga tertipu bahawa hartanya akan kekal buat selamanya. Dia punyalah banyak sangat harta dia. Dia rasa macam generasi anak dia boleh makan sampai ke 12 generasi. Memang setengah orang ni kalau kita pandang dengan mata kasar, kata-kata dia ni, harta dia ni generasi ke-10 boleh makan lagi. Harta berbilion-bilion, bilion-bilion, kan? Dia ni boleh pergi, harta boleh pergi sampai 10 generasi makan tak habis. Kita biasa dengar, kan? Jawab sama juga. Ma adhunnu an tabida hadhihi. Aku rasa harta aku ni takkan habis. Banyak sangat harta aku, kan? Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Dia juga menyangka bahawa kiamat tidak akan berlaku sebab dia dah terlampau banyak harta. Bila hati dah buta, dia kata kiamat tak ada. Mana ada kiamat, semua benda ni kita tidak akan dibangkitkan. Macam ni aku dah kaya ni, cukup lah, nak ada apa lagi, kan? Bahkan dia boleh menyindir. Dia punyalah tak percaya dia punya kiamat itu akan berlaku. Dia boleh menyindir lagi kepercayaan rakannya itu. Jadi Syekh Tantawi rahimahullah ada tafsir al-Wasit, dia kata ada 4 perkara kita boleh nampak daripada dialog ini. Yang pertama, kriteria penilaian. Maksud dia punya dia nak menilai seseorang, orang-orang ni, orang yang jenis macam ni, kriteria penilaiannya adalah berdasarkan kekayaan dan kekuatan pengaruh. Ada 4 sifat yang Syekh Tantawi dia boleh buat kesimpulan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Dia katakan 4 sifat ini ada pada lelaki kafir itu. Pertama sekali, dia hanya menilai orang berdasarkan kepada kekayaan dan juga kekuatan pengaruh, iaitu pengikut, kuasa lah. Kalau orang tu kaya, dia respect. Kalau orang tu berkuasa, dia respect. Tapi kalau tak ada dua-dua, okay. Kedua, membina kehidupannya atas tipu daya. Maksud dia ni sentiasa dia bina kehidupan dia dengan dia ditipu dengan kekayaan dia, kesombongan dan kepercayaan bahawa dunia ini akan terus kekal. Dia menjalani kehidupan dia dalam tipu daya. Maksud dia tidak menyedari bahawa diri dia sedang ditipu oleh kemewahan dunia ini, dan dia terus-menerus sebenarnya sedang jatuh. Okay. Yang ketiga, dia mengingkari hari kebangkitan. Yang keempat, dia menyangka bahawa kekayaan di dunia ini adalah petanda bahawa dia juga akan kaya di akhirat kalaulah akhirat itu ada. Okay. Jadi sebenarnya keempat-empat sifat ni ada pada lelaki ini, dan keempat-empat sifat ni akan menjadi sebab kerana apa akan jadi terhadap harta-hartanya itu. Okay. Menarik, saya nak membawa satu kalam Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari bila dia mentafsirkan ayat ni, dia bawa satu kata-kata yang agak menarik. Dia kata, ramai dalam kalangan orang kaya Muslim, ni zaman dia, zaman Zamakhsyari, ramai dalam kalangan orang kaya Muslim yang begini kata-katanya. Okay? Ramai orang kaya Islam sebenarnya kata-kata dia macam ni. Walaupun dia tidak menuturkannya, tapi perilakunya menunjukkan kepada kata-kata ini. Nampak? Kena berjaga-jaga. Ramai orang Islam yang kaya sendiri, sebenarnya dia sedang berkata-kata dengan kata-kata ini, tetapi bukan dengan mulut, tetapi dengan perilaku dia. Maksud dia, perbuatan dia. Dia tak cakap benda-benda yang orang kafir ni cakap, dia tak cakap. Tapi perbuatan dia menunjukkan kepada benda itu. Kesombongan dia, kan? Dia macam kurangnya beriman dia. Kurang, bukan tidak beriman sebab dia orang Islam. Kurangnya beriman dia terhadap hari kebangkitan, dengan makan rasuahnya, dengan
dengan tipu orangnya, dengan mengenakan orang lain, menjatuhkan, makan harta orang lain dengan batil. Kan? Jadi ramai orang, Imam Zamakhsyari kata ramai orang Islam yang kaya raya pun sebenarnya ada sifat-sifat begini, tapi dia tidak cakap, cuma boleh zahir daripada perbuatannya. Jadi kena berjaga-jaga ya. Kita kena berjaga-jaga supaya tak kisahlah tuan-tuan sekaya mana, berapa banyak kereta tuan-tuan ada, berapa banyak rumah tuan-tuan ada, berapa banyak pekerja tuan-tuan ada, pastikan akhlak kita, i'tiqad kita, kita kena sentiasa percaya bahawa apa yang kita ada ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk mengambilnya bila-bila masa sahaja. Kan? Qala lahu sahib, maka berkatalah rakan dia yang beriman tadi, wa huwa yuhawiruhu, sedang dia juga berbincang dengannya, dia kata, kafarta billadhi khalaqaka min turab, adakah kamu kufur, ingkar kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, kemudian dari air benih, iaitu air mani, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak sekutukannya dengan sesuatu pun. Ya? Jadi kita boleh nampak orang yang beriman ini, dia nak mempertahankan akidah dia. Dia nak kata apa yang kamu sedang cakap ini adalah satu benda yang salah. Penilaian kamu salah, akidah kamu salah. Kan? Maka dia mengingatkan kepada orang kafir ini dengan apa? Dengan mengingatkan kepada asal usul. Agaknya kita ni memang macam tu. Di mana kalau kita dah sampai ke tahap kekayaan yang tinggi, kita perlu ingat kepada asal usul kita supaya kita boleh ingat, supaya orang kata jejak balik pada tanah. Kalau duduk kayangan lama sangat, sekali-sekala kena jejak pada tanah, kena ingat. Iaitu lelaki ni dikata, adakah engkau kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau daripada tanah? Engkau ni daripada tanah asalnya. Kan? Iaitu mak ayah engkau daripada tanah. Iaitu Adam AS. Kemudian kamu pula datang daripada air mani je, nutfah, daripada air benih. Kemudian Allah SWT jadikan engkau sebagai lelaki. Dan kita kena ingat, dah bila jadi lelaki, bila dihidupkan Allah, maka akan dimatikan. Jadi duduk bagak sangat, kenapa? Nak sombong sangat, kenapa? Kan? Tetapi aku, ni yang dia orang Islam, orang beriman ni, dia berbangga dengan keimanan yang ada di dalam hati dia. Tetapi aku mengatakan, aku percaya, aku beriktikad bahawa Huwallahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, dan aku sekali-kali tidak akan mensyirikkan Tuhanku dengan sesiapa pun. Jadi ini menunjukkan kebanggaan dia. Orang beriman, kita perlu bangga dengan iman kita, kerana itulah harta yang paling berharga sebenarnya. Itulah harta yang akan berkekal sampai ke akhirat nanti. Kita punya iman kita ni, itulah benda yang kita kena pegang kuat-kuat. Kan? Akan disebutkan nanti, wal baqiyat as-salihatu khair. Yang berbaki adalah amal-amalan yang soleh. Maka semestinya iman berada di dalam amalan-amalan yang soleh. Okey. Kemudian dia mengajar, okey, engkau nak berharta, tak ada masalah. Nak ada harta banyak, tidak ada masalah. Tetapi kenalah ada adab dia. Apakah adab dia? Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya-Allah la quwwata illa billah. Katakan, adakah dia kata, ada sepatutnya engkau bila mana engkau masuk dalam kebun kau, patutnya kau kena cakap, semua ini adalah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kan? Semua benda yang kau dapat ni adalah kurniaan Allah semata. Tak apa, kamu nak kaya, alhamdulillah. Tetapi i'tiqad kamu kena kasih betul. Iaitu kamu kena sedar bahawa semua benda ini adalah hanya dengan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada siapa yang mampu menentang kalau Allah Subhanahu Wa Taala inginkan sebaliknya. Ya? Kemudian dia menyebut juga, dia kata, sebab tu ini para ulama salaf menyebut, man a'jabahu syai'un min halihi aw walihi aw malihi falyaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah. Daripada ayat yang kita tafsirkan tadi, bahawa orang beriman ini dia mengajar orang kafir itu supaya menyebut masya Allah la quwwata illa billah. Maka para ulama salaf dia kata, kalau kita lihat sesuatu benda yang kita suka, macam kita rasa takjub sangat, masya Allah, kan, maka kita hendaklah berucap masya Allah mengikut ayat tu tadi tu.
Masya Allah, la quwwata illa billah. Kan? Dalam ayat ni dikata apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau tak kata Masya Allah pun sudah cukup. Kan? Kena faham. Masya Allah, orang kita suka pakai waktu apa? Kadang-kadang dia suka pakai waktu musibah. Waktu musibah. Dan itu kurang tepat sebenarnya. Kan? Kita pakai masa kalau kita takjub dengan satu benda, Masya Allah, hebatnya. Itu yang betul. Jangan pakai masa musibah. Kan? Musibah kita katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun kalau benda macam benda yang hebat berlaku, maka Masya Allah, kembali ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Kemudian dikata intarani ana aqalla minka malan wa walada. Kamu tidak melihat aku. Dia kata apa? Kalau engkau memandangku sangat kurang, kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak-anak, kau pandang aku sekarang, orang kafir tu, dia kata pada orang kafir tu, kau pandang aku sekarang macam tak ada harta sangat, anak-anak pun tak ada, kan? Berbanding engkau, kan? Tak adalah sebanyak engkau. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannati. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan aku lebih baik daripada kebunmu. Subhanallah, tengok macam mana dia mengajar orang kafir itu, dalam masa yang sama dia mengajar kita yang membaca kisah dia. Kan? Iaitu dia melihat kebun orang itu. Kemudian dia kata, dia bukan kata dia nak kebun itu, tidak. Aku bukan mengharapkan kebun engkau. Aku mengharapkan daripada yang memberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh mengurniakan aku benda yang lebih baik daripada kebun engkau. Kan? Maka itu satu kaedah yang perlu kita tangkap. Iaitu, kalau kita nampak satu benda yang cantik, orang lain punya, jangan kita minta dia punya. Jangan minta dia punya. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita yang seumpama dengannya ataupun lebih baik. Kan? Allahumma rzuqni mithlahu aw khairan minhu. Bila mana kita cuba nak minta dia punya, orang tu punya, maka dia akan berlaku hasad dengki. Maka berlakulah cemburu dan sebagainya. Sebab kita nak hasad, dengki, kita nak orang tu hilang dia punya ataupun dia punya tu dapat kat kita. Jangan macam tu. Kalau kita nampak harta orang lain, minta Allah Subhanahu wa ta'ala supaya berikan benda yang sama ataupun lebih baik. Di sini orang yang beriman ni kata fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada aku benda yang lebih baik daripada kebun engkau. Mungkin dia bagi atas dunia ataupun dia bagi aku di akhirat. Sebab orang yang beriman ni dia tidaklah terkejar sangat dengan harta dunia. Bukan itu dia punya objektif yang utama. Ya. Kemudian disebut, maksudnya kita nampak mengharapkan segala nikmat dari Allah bukan dari yang lain. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia mampu, kan, untuk menimpakan kebun kamu dengan bala bencana dari langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka kebunmu itu akan menjadi tanah yang licin tandus. Maksudnya kebun dia tu mungkin datang hujan daripada langit, kan, yang begitu lebat sehingga menjadikan kebun yang hancur, licin, tidak boleh berjalan di atasnya lagi sebab terlampau licin tanah dia. Buah apa nak hidup atas tu? Habis hancur. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air kebun tu yang kau bangga sangat sebab ada apa? Ada sungai kat tengah-tengah tu, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menjadikannya ghaura. Maksudnya dia masuk dalam bumi, kering ditelan bumi. Hilang air tu. Falan tastati'a lahu talaba. Dan kau cuba nak cari air tu, kau tak dapat mencarinya lagi. Maksudnya kalau dia gali lah, ibarat kata sungai tiba-tiba kering, dia pun galilah sungai tu. Ataupun dia kata ada mata air tu, kan. Sebab wafajjarna, Allah SWT keluarkan mata air tersebut dan air tersebut mengalir, kan. Kata ditakdirkan Allah SWT, air tu masuk ke dalam. Gali. Secara logik dia boleh jumpa lah, kan. Tapi gali, Allah SWT kata, kau takkan jumpa. Masa air tu akan pergi ke tempat lain, kau takkan jumpa. Falan tastati'a lahu talaba. Kalau kita lihat pada ayat ini, kita boleh nampak bahawa orang yang beriman ini, pertama sekali dia menegaskan akidah dia. Kemudian dia berdakwah kepada orang kafir tersebut. Dengan orang kata apa, ini adalah satu benda yang logik. Engkau ni siapa? Kan, kau diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau kecil besar dan kau juga akan mati kemudian hari. Kan? Kenapa nak sombong?
Dan kalau kau fikir logik pun, apa-apa jadi pada kebun kau, apa-apa saja boleh jadi pada kebun kau. Datang taufan ke, datang apa, gempa bumi ke, benih kita tak boleh nak elak. Kan? Jadi kenapa tak letak pergantungan kepada Allah? Kenapa kau letak semua benda atas engkau, macam engkau seorang sahaja yang hebat? Kan? Kalau orang lelaki ini dia seorang yang berfikir akal yang logik, semestinya dia telah orang kata percaya. Tetapi kerana dia mengikut hawa nafsu dia, maka fitrah dia tertutup. Okay? Tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang selepasnya, kita boleh nampak sebenarnya lelaki yang bongkak dan sombong ini, sebenarnya dia ada percaya kepada apa yang kebenaran yang disebutkan oleh yang beriman itu. Cuma hati dia tertutup, dia tak nak ikut. Tapi dia percaya. Sebab apa? Tengok wa wahita bi thamari. Sampai masa dia, maka segala harta bendanya itu pun dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Maka jadilah dia membalik-balikkan kedua tapak tangannya. Maka ada setengah ulama kata macam inilah, macam dia satu tindakan, satu perbuatan yang menunjukkan penyesalan. Kan? Mungkin dia macam menangis-nangis macam ni ke, Allah, kenapalah? Arab kan dulu kalau kita nampak, kan, selalu nampak kalau video-video orang Arab kan, nangis ke apa, angkat tangan macam ni ke, ataupun dia macam ni ke, kan. Tetapi apa-apa pun dia adalah satu tindakan yang menunjukkan, sebab dia terlampau menyesal, dia tak boleh kontrol. Ya Allah, kenapa dia nangis kan? Sebab apa? Kebun dia dah habis. Wahya khawiyatun yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Maka kebun dia dihancurkan. Maka dia pun menjadilah, dia terlampau menyesal sangat, dia terlampau duka cita sangat sampai dia buat macam tu, kerana menyesal dan juga sangat sedih, kerana segala apa yang dia belanjakan untuk nak menaikkan kebun dia. Maksudnya segala apa yang dia usahakan, dia telah usaha nak naikkan kebun dia, apa baja, apa benda semua, semua itu telah hilang. Wahya khawiyatun ala urushiha. Membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya itu, sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya. Maka kebun tu dah, dia nampak, dia tengok kebun-kebun tu dah habis, hancur, habis. Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan segalanya. Walaupun pada asalnya kita nampak kebun ni macam memang takkan jatuh, takkan rosak tiap-tiap tahun, elok. Tetapi sampai masa kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, hancur. Maka begitu juga company-company yang besar, yang kita rasa macam ini company gegasi, kita rasa boleh bertahan berabad lamanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, company-company ini akan hancur dan hilang begitu saja. Ya? Maka dia pun mulalah berkata apa, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan dia tidak dapat, dia kata, kemudian sambil dia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maksudnya bila mana berlakunya, orang kata apa, bencana itu, barulah dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik, bila mana dah berlaku baru dia nak kembali. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa sebenarnya dia seolah-olahnya dia percaya apa yang orang beriman tu cakap, tetapi kerana kebongkakan dia dan kesombongan dia, dia tolak. Sama juga macam Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha. Fir'aun kenapa dia tolak Nabi Musa AS, sedangkan hati dia percaya, dia agak percaya dengan Nabi Musa, tetapi dia tolak kerana apa? Kerana sombong dan bongkak. Dia kata apa? Wastaiqanatha anfusuhum. Dia jadikan hati dia yakin dengan amalan syirik yang dia buat. Kan? Sama juga. Kan? Jadi bila mana berlakunya ini, maka dia mulalah kata, kenapalah aku tidak, alangkah elok kalau aku tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu. Okey. Kalau kita lihat Quran ni, Syekh Tatawi pun sebut, dia kata Quran ni menggambarkan dengan detail juga lah dia punya respon terhadap apa yang jadi. Di mana bila mana mula-mulanya jadi benda ni, kan, Quran kata pertama sekali dia buat, dia tak boleh bercakap. Bila dia nampak kebun dia hancur, dia orang kata menangis, tak betul, jadi menyesal sangat, buatlah apa benda, tangan naik turun, dia tak boleh nak bercakap. Macam manusia lah, bila mana berlakunya satu musibah, kita orang kata apa, terkedu, speechless, tak boleh nak cakap. Kadang-kadang ada setengah tu akan jatuh menangis, ada setengah tu akan pingsan, tak apa bercakap apa-apa. Kan? Tapi bila mana dah tenang sikit, barulah dia kata wa yaqul. Dia kata barulah bila dia dah tenang sikit, kata alangkah eloknya kalau aku tidak mensyirikkan Allah dengan
sebarang sesuatu. Maksudnya Quran ni cerita sangat cantik dan detail, kena dengan sifat tabi'i manusia itu sendiri. Antara benda yang kita boleh dapat juga di sini, minta maaf, kemudian disebutkan wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Maka pada ketika itu tidak siapa yang boleh membantu dia lagi. Kan dia kata tadi ramai sangat pembantu dia, ramai sangat dia punya orang, pekerja dia, dia punya penyokong dia, kan? Kerabat dia ramai, kan? Mana dia orang semua? Di hadapan Allah, di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana muntasira. Maksud dia dan tidak dapat mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain dari Allah, dan ia pun tidak dapat membela dirinya sendiri. Dia tak boleh nak buat apa. Dia sendiri tak boleh nak buat apa-apa. Dia punya kumpulan tim dia tu sendiri tak boleh nak buat apa juga bila berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Maka ketika itu kekuasaan memberi pertolongan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia. Kan? Maka pada ketika itu kita boleh nampak bahawa segala pertolongan dan kekuasaan adalah milik Allah semata. Segala pertolongan dan kekuasaan adalah milik Allah semata. Tak kisahlah kita berkuasa banyak mana pun, sebenarnya segala pertolongan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala nakkan sesuatu, dia akan permudahkan segala prosesnya. Kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu, saya rasa tuan-tuan semua dah melalui benda yang sama. Tuan-tuan melalui kejayaan, mendapat kejayaan. Tapi kalau tuan-tuan pandang balik, kita boleh nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun satu persatu. Maksudnya kalau kita pun terfikir, kita akan kata, kalau aku tak buat benda ni, aku tak dapat benda ni. Kalau aku tak buat benda ni, aku tak dapat benda ni. Nampak? Sebenarnya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun, memudahkan bagi kita untuk sampai ke mana kita sekarang. Semua itu adalah perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kan? Jadi pertolongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di situ berakhirlah kisah dua lelaki itu tadi, yang mana akhirnya lelaki yang bongkak dan sombong itu, segala harta dia dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Soalan. Bukan saya tanya tuan-tuan lah, saya tanya diri saya jugalah. Apa jadi pada lelaki itu? Nampak seolah-olah dia sudah bertaubat, bukan? Jadi apa jadi pada lelaki itu? Benda ni tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi Syekh As-Sa'di ada menyebut jugalah. Dia kata berkemungkinan lelaki ini telah bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wallahu alam. Apa jadi pada lelaki itu bukanlah menjadi kita punya fokus kita pada kali ini. Bahkan bukan dalam fokus mana-mana pentafsir pun sebenarnya. Itu hanyalah selingan. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sebut apa kesudahan lelaki itu, maka ia tidak penting bagi kita. Jadi apa yang kita nak dapatkan daripada tafsir ini adalah fitnah harta. Harta ini kita kena berjaga-jaga. Bukan kata jangan jadi orang kaya, tidak. Bagus sebenarnya jadi orang kaya. Sebab kita pun boleh nampak dalam suasana Covid ni, kalau orang-orang kaya ini, mereka yang paling banyak menyalurkan bantuan. Bakul-bakul makanan, bayarlah zakat lebih-lebih. Bagus. Tetapi macam mana pun, seperti yang selalu disebutkan, biarlah harta itu di tangan, janganlah harta itu di hati. Maksudnya biarlah kita dapat pegang berapa banyak harta pun, tetapi harta-harta itu tidak bertapak di hati. Bila mana kita diminta untuk menyerahkan harta-harta itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bagi harta-harta itu dengan mudah, tanpa sebarang rasa berat di hati. Ya. Jadi itulah, jagalah kita dengan fitnah harta. Saya rasa setakat itu sahaja kuliah tafsir kita pada malam ini. Moga ia bermanfaat untuk semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.